Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 15, baris yang kedua daripada atas. Muka surat 15, baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Atau daripada yang disebabkan pada sebab yang beradah, atau daripada yang disebabkan pada sebab yang beradah, atau daripada ni, atau pada kata daripada sekalian perbuatan hamba yang menyertai akan dia kudrah mereka itu yang baharu. Jadi atau daripada sebabkan ni, yakni sama ada lemah Allah Ta'ala daripada yang disebabkan pada sebab yang beradah. Ini pun termasuk di dalam sifat mustahil. Lemah lawan kepada sifat kuasa kudrah. Jadi kita wajib berpegang dua peringkat. Yang pertama, kita wajib berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah. Kemudian mustahil pada akal Allah bersifat dengan sifat lemah. Maka wajib berpegang lemah Allah Ta'ala tertudak sama sekali. Itu dua. Yang pertama, kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah. Yang kedua, kita berpegang Allah tidak lemah. Jadi didatangkan sifat mustahil untuk berpegang akan hukum dia. Apabila lemah Allah, akal tak terima sama sekali, dipanggil mustahil pada akal. Kita pun berpegang di akidah kita, lemah Allah tertudak sama sekali. Ini dua peringkat. Kemudian orang Islam berpegang Allah kuasa belaka. Orang Islam yang belum tentu beriman ni, orang Islam semuanya berpegang Allah tidak lemah. Faham tak makna berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah? Faham tak makna berpegang Allah tidak lemah? Allah bersifat dengan sifat kudrah ni, Allah bersifat dengan sifat kuasa ni, dengan bahawa berpegang sekalian yang berlaku adalah datang daripada kudrah kekuasaan Allah. Itu maknanya berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah. Kemudian comel dalam kitab ni, sifat mustahil lemah. Lemah mana? Lemah daripada menjadikan sesuatu mungkin, dengan bahawa lemah atas menjadikan sekalian mungkin. Itu lemah. Lemah daripada menjadikan sekalian mungkin, dengan bahawa ada perkara yang berlaku ni Allah yang jadikan, ada yang berlaku ni bukan Allah jadikan. Itu lemah dia panggil. Sebaliknya, berpegang Allah bersifat dengan sifat kuasa, dengan bahawa yang berlaku kesemuanya adalah datang daripada perbuatan Allah. Ini makna berpegang Allah kuasa, Allah tidak lemah. Hak tadi secara ringkas. Secara ringkas, Allah bersifat dengan sifat kuasa, Allah tidak bersifat dengan sifat lemah. Itu secara ringkas. Kena tafsir, kena perinci. Ini fardu ain. Setakat bilang sifat 20, wujud qidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman, 5-6 tahun bilang dah. Allah bersifat dengan sifat kudrah, kuasa. Apa makna kekuasaan Allah?
Mustahil Allah bersifat dengan sifat lemah. Lemah ni macam mana lemah Tuhan? Jangan faham macam lemah kita. Kita boleh sebutlah kuasa, walaupun letak saja je. Kuasa dah kitanya. Tapi banyak benda yang kita tak boleh nak buat. Dak kadang ngereng kita. Tapi panggil gagah dah tu, panggil kuasa dah tu. Tapi semua benda boleh buat. Banyak benda tak boleh buat. Itu cerita kuasa. Kuasa hamba yang letak saja ni. Ada pun kuasa Allah yang berlaku semuanya perbuatan dia belaka. Ada apa-apa berpegang Allah kuasa. Kalau berpegang Allah hanya buat langit dan bumi, Allah buat siang dan malam, Allah yang menjalankan planet cakrawala. Tapi yang berlaku di bumi ni bukan Allah yang buat, Allah hanya mengetahui dan melihat. Berarti berpegang Allah lemah. Ni orang Islam ni. Hak tadi setakat berpegang Allah ada sifat kudrah. Semua orang Islam berpegang Allah tidak lemah. Semua orang Islam. Orang Islam tidak semua beriman. Dia hanya faham situ je secara ringkas. Cara tafsir perinci berpegang Allah kuasa ni maksud apa? Ni lah langit tak ada tiang ni Allah buat ni. Ya. Ada ni. Lepas tu yang berlaku di kita setiap ni, Allah letak upaya dah di kita. Allah letak kudrah dah di kitanya. Upaya kudrah yang menjadikan. Lepas tu Allah hanya mengetahui dan melihat. Tidak berpegang Allah bersifat-sifat kudrah. Sebaliknya berpegang Allah bersifat lemah. Lemah di sini, lemah daripada lemah atas menjadikan sekalian mungkin. Sekalian. Kuasa menjadikan sekalian. Makna kalau ada perkara yang berlaku bukan datang dari perbuatan Allah, tidak berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah. Sebaliknya berpegang Allah bersifat dengan sifat lemah. Ini orang Islam yang tidak beriman. Setakat orang Islam berpegang Allah bersifat-sifat kudrah, ya. Sifat lemah mustahil sama sekali, ya. Tapi itu secara cara tafsirnya. Sebab sifat 20 ni wajib mengetahui dan berpegang secara tafsir. Wajib pegang cara detail. Bukan pegang kudrah saja. Bukan pegang iradah saja. Kena perinci. Kita berpegang Allah bersifat kudrah ni maksud apa? Yang berlaku sekaliannya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibina pula atas tauhid kita. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan. Apa makna mentauhidkan Allah pada perbuatan? Mensatukan Allah pada perbuatan. Apa makna? Yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Sebesar zarah pun tidak ada yang berlaku yang bukan perbuatan Allah. Kalau ada sebesar zarah yang berlaku yang ianya bukan perbuatan Allah, berarti sudah mensyirikkan Allah pada perbuatan, berarti sudah berpegang Allah lemah. Dan ini perinci sifat 20. Ni fardu ain ilmu pertama ni. Tak lepas ni tak ada puasa, tak ada sembahyang, tak ada zakat, tak ada haji. Ni usuluddin. Ni untuk tunggu pondok duk ulang. Orang ngaji pondok dia tahulah. Tauhid nombor 1. Duk ulang semua. Walah cair dah. Ulang buat apa? Sebab di pondok ni ada semua pelajar baru. Dia pelajarkan pondok ni bukan macam sekolah. Nak masuk tahun baru. Tahun baru. Nak masuk tahun baru. Pondok ni boleh masuk hari-hari dan boleh berhenti hari-hari. Gitu lah. Pondok ni boleh masuk hari-hari, bila-bila hari nak masuk. Jumpa tunggu saya duduk pondok. Lepas tu berhenti, boleh berhenti hari-hari.
Hari ni masuk pondok, esok minta berhenti dah. Tak apalah. Ada apa situ? Jadi oleh kerana pondok ni ada seumur hak baru, tekan bab tauhid ni. Tak ada tauhid ni. Tak ada ni tak ada lah. Bukan ngapa sifat 20 ni. Bukan ngapa sifat 20. Kena perici. Mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Maksud dia apa? Mensyirikkan Allah pada perbuatan ni dipanggil musyrikun. Sebut kata musyrik penyembah berhala, itu mensyirikkan Allah pada zat. Penyembah berhala. Hak ni musyrikun, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Musyrikun juga. Orang musyrik puasa jadi. Orang musyrik semayang jadi. Ringkas sahaja, tapi tak mengaji molek pun orang ini ringkas je. Kalau kira dia faham je apa makna wahdaniyah pada perbuatan. Dengar perkataan, nampak dah gambaran dia. Satu pada perbuatan. Satu pada perbuatan makna Allah jua khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Mana sekalian ni? Perbuatan Allah. Itu keesaan pada perbuatan. Itulah makna berpegang Allah, bersifat dengan sifat kudrah. Berpegang Allah tidak lemah. Itulah makna berpegang Allah, bersifat dengan sifat kudrah. Itulah makna berpegang Allah tidak lemah. Ini hak apa ni? Susunan kaedah sifat 20 ni. Daripada wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu. Ini cerita sifat 20. Kalau saya dah tekan semuanya rukun ke-6. Termasuk bicara sifat 20 ni. Rukun iman yang ke-6 sangat jelas, sangat nyata. Perkara jahat, qada qadar. Jelas sangat-sangat. Untung baik, untung jahat, qada qadar. Perkara jahat yang berlaku, kufur, sembah berhala, qada qadar. Perkara jahat yang berlaku, berjudi, minum arak, berzina, mencuri, merampok, membunuh, qada qadar. Itu sahaja tajuk rukun iman yang ke-6. Yang nak kena jaganya adab percakapan. Jangan sesekali sandarkan perkara jahat pada qada dan qadar. Pegangan jelas rukun iman ke-6. Perkara jahat qada qadar. Ramai mana orang Islam yang berpuasa, yang bersembahyang, berpegang perkara jahat bukan qada qadar. Tak ada apa lah tunya. Tak ada lah. Tak ada. Tak ada puasa, tak ada sembahyang. Akhir zaman ni bukan hanya orang puasa, orang sembahyang, bukan hanya orang yang berjemaah 5 waktu, bukan orang yang mengajar agama sendiri pun mengajar ceramah perkara jahat bukan qada qadar. Berpegang perkara jahat qada qadar dikatakan jabariyah. Hak rukun iman ke-6 jabariyah. Satu. Kau duduk mana sebenarnya? Kau duduk tangga tu. Tapi hak bicara hukum yang ke-6, hak bicara sini lah. Bicara sini. Sekalian yang berlaku keesaan Allah pada perbuatan. Apa yang berlaku? Termasuk perkara jahat. Gerak diam penyembah berhala, keesaan Allah pada perbuatan. Itulah perbuatan Allah yang disebut dengan sifat kudrah. Gerak diam orang yang minum arak, orang yang berjudi, orang yang berzina, itulah perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah yang berlaku. Sebab itu dia panggil mumkinun belaka. Perkara baik iman ta'ah mumkinun, perkara jahat kufur maksiat mumkinun. Jadi kita berpegang sifat kudrah Allah. Semua perkara yang berlaku mungkin ni perbuatan Allah, termasuk yang jahat. Itulah keesaan Allah pada perbuatan.
Hak dalam kitab Aqidatun Najim tu, keesaan Allah pada perbuatan, semua perbuatan berlaku perbuatan Allah, sama ada perkara baik perbuatan Allah, sama ada perkara jahat perbuatan Allah, sama ada perkara yang zahir daripada manusia perbuatan Allah, sama ada perbuatan yang zahir daripada selain daripada manusia, daripada malaikat ke jin ke syaitan ke binatang ke, zahir sahaja, tapi ianya adalah keesaan Allah pada perbuatan. Sama ada perbuatan yang berlaku ikhtiari ataupun itirari. Ikhtiari ni kita memilih gerak diam kita memilih. Mana bukan tergerak terdiam, bukan. Kita memilih untuk gerak diam. Itulah keesaan Allah pada perbuatan. Bukan kata memilih, ianya perbuatan Allah. Terdetik di hati pun ianya perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Itu sahaja. Tapi kena pericim molek. Satu pada perbuatan. Dengan mana apa? Allah jua yang perbuat. Kita memilih, itulah perbuatan Allah. Kita gerak diam pada perbuatan baik dan jahat, itulah perbuatan Allah. Hak dah kita Aqidatun Najim tu hak tula je sebenarnya. Keesaan Allah pada perbuatan, semua laku perbuatan Allah, hak baik hak jahat, zahir daripada manusia perbuatan Allah. Hak ikhtiari hak tula je, tapi dipericikan lagi. Hak baik hak jahat perbuatan Allah, hak zahir daripada manusia perbuatan Allah. Dah apa beza baik jahat dengan hak perbuatan manusia? Hak tula je. Perbuatan ikhtiari perbuatan Allah, baik jahat perbuatan kita yang memilih perbuatan Allah. Bukan tula je. Tula je. Cuma nak memperjelaskan apa makna mengesakan, mentauhidkan, mensatukan Allah pada perbuatan. Yang mana Allah jua yang perbuat. Allah mana? Bicara bab kudrah. Allah yang bersifat kudrah, bicara bab sifat mustahil. Mana pak mustahil ni? Lemah daripada menjadikan sekalian mungkin. Perkara jahat tu bukan Allah yang buat. Itu mustahil. Itu berpegang Allah lemah. Mudah. Tapi bayangkan kalau balik dengan akidah yang syirik, balik dengan akidah yang salah, ni payah. Pening tak masuk itu. Tak nak pergi. Pening tak masuk nak pergi. Sebab apa? Dah berlaku selama ni. Itulah keesaan Allah pada perbuatan. Itulah perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Mustahil Allah lemah dengan bahawa apa yang berlaku tu bukan perbuatan Allah. Selama ni berpegang yang berlaku tu perbuatan Allah, berarti berpegang Allah lemah. Dah berpegang Allah lemah, puasa buat apa? Puasa kerana perintah Allah yang lemah. Semayang buat apa? Rokok, sujud pada Tuhan yang lemah. Dia faham puasa hak besar-besar je. Hak kecil-kecil ni tak masuk dalam kudrah Allah. Jadi hak berlaku sendiri hak kecil-kecil ni. Hak tu berpegang Allah lemah. Tapi tak boleh kerana tak boleh nak masuk, marah habis marah. Mengajar tauhid kena marah. Bayangkan. Mana kita kata pelik manusia ni, semayang bang tak tinggal berjemaah 5 waktu. Mengajar tauhid marah. Pening kepala dia kata. Pening apa? Dah hak Tuhan dah ke? Dah gitu lah. Itu keesaan pada perbuatan. Itu sifat kudrah Allah. Berpegang Allah tidak lemah. Itulah dia. Ingat baik kita ibu bapa ni, anak yang kita lahirkan untuk ahli syurga, ingat baik. Anak yang dilahirkan tu suci, ahli syurga. Pastikan anak kita balik masih lagi cukup syarat ahli syurga. Anak kita ahli syurga, suci. Mati sebelum balik syurga. Mati sebelum balik syurga. Pastikan mereka balik cukup syarat syurga. Apa dia? Iman aqidah. Itu syarat syurga. Iman aqidah.
Pastikan anak kita selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Barulah naik kepada nak selamat anak kita daripada neraka Jahannam. Amal soleh, taat zahir batin, fadhu'in pekoh tasawuf. Haku anfusakum wa ahlikum naro. Ayat ni kita tahu sangat. Jaga diri dan keluarga, ahli kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Syarat syurga, syarat nak lepas neraka ni iman. Ini bicara iman akidah tauhid. Ini bicara iman akidah tauhid. Syarat syurga, lahir suci ahli syurga, balik dalam keadaan cukup syarat syurga, mati dalam iman, wajib syarak, wajib akal aridi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mati kufur wa'liyazabillah, walaupun orang Islam berpuasa bersembahyang, wajib syarak, wajib akal aridi, kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara orang Islam lah ke ni? Ini bicara orang Islam. Setakat berpegang Allah kuasa buat langit dan bumi, tanya orang kafir pun siapa yang buat langit dan bumi, dia kata Allah Ta'ala juga. Yang ni kena satu-satu ni. Sekarang ni kita bicara sifat mustahil. Bicara sifat mustahil lawan pada sifat qudrah. Nanti di bawah mustahil lawan pada sifat iradah. Terdahulunya mustahil lawan kepada sifat wahdaniyah. Didatangkan hak pegangan terpesong yang berpegang kepada yang mustahil, iaitu berbilang pada perbuatan. Berbilang pada perbuatan terdahulunya. Ada kafir ijma' ulama', ada khilaf pada kafir. Tetapi bicara wahdaniyah pada perbuatan dengan bicara kudrah, dia seiring. Dia sekali je. Dia sekali je dua. Sebab bicara keesaan pada perbuatan dengan bicara kudrah sekali. Bicara mustahil berbilang pada perbuatan dengan bicara mustahil Allah lemak sekali. Yang sebenarnya bicara mengesahkan Allah pada perbuatan, dia masuk pada bicara kudrah. Sebab tu kalau kitab kecil-kecil dia hanya bicara wahdaniyah pada zat aja. Allah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang kedua, tidak ada Tuhan yang ketiga. Lepas tu bicara keesaan pada perbuatan, letak di kudrah. Tapi kita pengaji pada 10 hak secara tafsir di wahdaniyah pada perbuatan, mustahil berbilang pada perbuatan, puisi dah. Sambung pula. Bicara bab sifat kudrah, mustahil Allah lemah, sambung pula pada hak tulis je. Apabila berpegang sifat wajib, esa pada perbuatan yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat? Allah yang bersifat dengan kudrah. Apabila berpegang Allah tidak berbilang pada perbuatan, berpegang tidak berbilang pada perbuatan yang berlaku perbuatan Allah, itu makna berpegang Allah tidak lemah. Mana kalau kira ngaji sebab 20 ni, dia akan berulang-ulang untuk memastikan benar-benar mentauhidkan Allah pada perbuatan, berpegang Allah bersifat dengan sifat kuasa, kekuasaan Allah menjadikan sekalian perkara yang berlaku, menjadikan sekalian perkara yang berlaku. Nanti di bawah bicara pula mustahil lawan kepada sifat iradah, pergi pula kepada mustahil ada sesuatu berlaku secara tabiat. Dia bicara walahal
bicara ada satu berlaku dengan cara tabiat. Kita sudah bicara ketika membicarakan hak sifat mustahil berbilang pada perbuatan Musa 14. Itu kata dia sekali je. Bicara bab wahdaniyah pada perbuatan, qudrah, iradah, itu bicara qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, baik dan jahat datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang esa pada perbuatan yang bersifat qudrah, yang bersifat dengan iradah. Sekarang ni dia rinci apa makna lemah atas menjadi sekarang mungkin. Lemah atas sekarang mungkin ni atau daripada sebab atau daripada disebabkan sebab yang beradah. Lemah daripada yang disebabkan pada sebab yang beradah, atau lainnya daripada barang yang bukannya yang disebabkan pada sebab yang beradah. Dan iaitu yang lain ni terlalu banyak, seperti lemah daripada menjadikan langit dan bumi dan air dan kayu dan batu dan lainnya. Dia yang berlaku ni ada yang berlaku zahirnya sebab yang beradah. Mana? Sebab pisau tajam putus, sebab api panah hangus, sebab kita makan jadi kenyang. Itu sebab yang beradah. Yang berlaku tu bukan perbuatan Allah. Itu panggil apa? Lemah. Dia sebab yang beradah. Hak yang berlaku yang bukan sebab yang beradah, itulah jadi siang, jadi malam. Hak tu bukan sebab yang beradah. Tapi kau nak kira lah, jadi siang jadi malam sebab yang beradah lah. Siang malam ni kan kerana pusingan planet kan. Jadi siang matahari keluar, jadi malam matahari tenggelam. Tu sebab yang beradah juga tu. Jadi yang bukan sebab yang beradah ni, contoh di dalam kitab ni, lemah dia menjadikan langit. Tu memang orang Islam pegang dah. Allah tidak lemah daripada menjadikan langit dan bumi dan kayu dan batu dan lainnya. Itu bukan yang berlaku yang bukan sebab yang beradah. Mustahil lemah Allah daripada menjadikan segala-gala ni. Sebab yang bukan sebab yang beradah ni tetap dah. Orang Islam berpegang itu semua datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dan kudrah. Anak sebab yang beradah. Hak adah yang Tuhan susun. Hak adah. Jadi siang. Kenapa? Kerana matahari terbit. Jadi malam. Kenapa? Kerana matahari tenggelam. Gerak matahari itu perbuatan Allah. Jadi cerah, jadi siang, jadi gelap, jadi malam, perbuatan Allah. Bukan cerah, bukan jadi siang, perbuatan matahari, bukan. Itu sebab yang beradah juga. Jadi mustahil lemah Allah daripada sebab yang beradah. Dengan bahawa kekuasaan Allahnya semua yang berlaku adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat qudrah, keesaan tauhid pada perbuatan. Hak yang terdahulunya lemah daripada sekalian perbuatan hamba yang menyertai akan dia akan perbuatan hamba oleh qudrah mereka itu hamba yang baharu. Hamba di sini manusia, jin dan malaikat. Malaikat ni hamba. Malaikat ni ibadur rahman. Hum ibadur rahman. Mereka malaikat ni ibadur rahman, hamba kepada Tuhan yang bernama Rahman. Jadi sama ada di manusia, sama ada di jin, sama ada di malaikat, Tuhan jadikan kudrah yang baharu. Tuhan letak tenaga, keupayaan. Tiba-tiba Mu'tazilah Qadariyah berpegang kudrah yang baharu tu, keupayaan itulah yang menggerak diamkan hamba sendiri. Tu lemah Tuhan gitu. Lemah lah. Sebab apa? Sebab perbuatan Allah ni letak kudrah. Lepas tu setakat tu je perbuatan Allah, letak kudrah di hamba ni, letak tenaga di manusia ni. Itu je perbuatan Allah. Lepas tu gerak dia manusia, tenaga tu buat sendiri lah. Lemah kalau Tuhan seumpama tu.
Dah kekuasaan Allah, keesaan pada perbuatan, bukan hanya Allah yang letak kudrah pada hamba, bahkan gerak diam hamba tu pun Allah yang jadikan. Tu barulah berpegang Allah kuasa, berpegang keesaan pada perbuatan. Tidak berpegang Allah tidak lemah. Maknanya Mu'tazilah Qadariyah ni berpegang sifat mustahil. Hak Mu'tazilah Qadariyah sekarang cukup ramai. Bukan terkadang ada dalam ceramah mengajar bab akidah, Mu'tazilah Qadariyah inilah dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Allah letak dah kudrah, tenaga pada hamba, maka kudrah hamba sendirilah yang menggerak diamkan untuk memilih dan berusaha. Gerak diam perbuatan Allah tidak dah. Perbuatan kudrah yang baharu yang tak letak di hamba. Itu panggil kuasa gitu. Buat separuh jalan. Panggil buat separuh jalan lah tu. Mana-mana pun separuh jalan, buat separuh jalan, letak kudrah. Lepas tu habis. Lepas tu kot depan tu gerak dia hamba, kudrah sendiri. Kudrah tu makhluk Allah. Makhluk Allah lah pula yang buat. Macam Allah serah tugas. Allah serah tugas. Lemah gitu. Dia bukan macam manusia yang kuasa. Sebutlah, kita boleh sebut manusia kuasa ni. Kekuasaan manusia ni hebat dia. Dia boleh arah apa-apa, dia boleh tugaskan apa-apa. Hebat dia. Bunyi dia, kereta je, suruh je. Maka orang akan turut belaka. Kuasa sungguh dia, power sungguh dia. Kalau kuasa membuat diri lah. Tapi itu kuasa hamba. Kuasa hamba ni kenapa? Bila bertambah kuasa, bertambah lemah. Sebab apa? Duduk saja. Duduk saja nah. Kalau bertambah kuasa, bertambahlah pekerjaan. Lepas tu, siapa yang duduk saja ni? Orang bawah lah duduk saja. Orang bawah duduk saja. Orang kuasa tu yang buat kerja. Lepas tu orang bawah ni tunggu je lah. Hamba yang lemah sebenarnya letak kuasa, nampak tak? Bertambah kuasa pada sebutan, bukan hakiki. Kalau kira bertambah lemah umpama itu. Adapun kekuasaan Allah, perbuatan dia belaka. Memang Allah letak kudrah pada hamba, kita berpegang seumpama tu. Tapi bergerak dia hamba tetap perbuatan Allah, bukan perbuatan kudrah yang baharu tu. Cuma di sini ni bila kita bicara bab ikhtiar usaha tu, dia jadi kadang-kadang dia macam, kenapa disandarkan hamba yang buat? Maka hamba akan dipertanggungjawabkan daripada masyarakat. Baik jahat, baik jahat akan dapat balasan di hari akhir. Kenapa? Kerana hamba yang melakukan. Kenapa sebut hamba yang melakukan? Sebab dia hamba ada kudrah kan. Bila dia hamba ada kudrah, hamba yang buat. Walah hakikinya kudrah tu tak ada peranan pun. Kudrah di hamba ni tak ada peranan pun. Tapi kerana kudrah itulah disandarkan hamba yang buat. Bila disandar hamba yang buat, hamba yang akan dapat balasan baik buruk di hari akhirah. Nampak macam macam ngeceh. Jangan. Dia panjang-panjang. Dia setakat tu je. Kenapa hamba yang dipertanggungjawabkan baik buruk? Sebab hamba yang melakukan. Kenapa sandar hamba yang melakukan? Sebab Allah letak kudrah di hamba. Allah letak kudrah di hamba. Maka hamba yang melakukan. Maka hamba yang akan menerima hukuman baik dan buruk di hari akhirah. Tapi walaupun Allah letak kudrah di hamba, kudrah itu tak ada peranan, tetap perbuatan Allah. Tapi oleh kerana Allah letak kudrah di hamba, kamu yang buat, kamu yang akan menanggung baik buruk di hari akhirah. Kalau fikir mari kau macam ngecek pula jadinya. Setakat tu je, tak ada jauh dalam bab ni. Tapi kena faham molek. Kena faham molek dulu satu-satu. Lepas tu stop. Fa'amsiku, tahan diri kamu pada membicarakan hak qada perkara gaib. Tapi kena faham molek sebelum nak stop.
Jadi Mu'tazilah Qadariyah ni, Tuhan letak dah kudrah di hamba. Kudrah tu yang menjadikan perbuatan hamba. Jadi bukan perbuatan Allah. Ni sifat lemah. Allah lemah kalau seumpama ni. Lemah daripada sekalian perbuatan hamba yang menyertai akan dia akan bertambah kudrah mereka itu yang baharu. Lemah seumpama tu. Sebab tu Mu'tazilah Qadariyah ni walaupun pandangan muktamad tak letak hukum kafir, tapi pandangan yang meletakkan hukum kafir tu tak terima langsung. Hak kata tak kafir tak terima. Kalau sebagaimana yang Qadariyah ni berpegang, maknanya ni yang berlaku setiap saat ni, gerak diam, manusia sekaliannya tak ada perbuatan Allah. Tak ada. Gerak diam, hamba sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba, kudrah yang baharu. Dan mana perbuatan Allah? Perbuatan Allah setakat letak kudrah di hamba je. Berat sangat akidah gitu, kafir. Hak pandangan belakang Qadariyah ni kafir. Dia tak terima orang kata Qadariyah ni tidak dihukumkan kafir, hanya akidah yang berdosa besar, akidah yang bid'ah yang sesat. Sebab apa? Lemah Allah Ta'ala kalau seumpama tu. Terbayangkan ni yang sedang berlaku di kita, perbuatan kita berlaku. Lepas Allah mengetahui, Allah melihat. Tapi Allah melakukan gerak diam perbuatan hamba. Tidak ada perbuatan Allah di situ. Tapi perbuatan Allah separuh Allah letak kudrah di hamba. Berpegang seumpama tu, berpegang sifat mustahil, iaitu sifat lemah. Berpegang sifat kudrah kuasa, sekian berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga sebab yang beradah. Pisau, api, makanan. Kita ambil contoh dan kitab Bidayatul Hidayah bicara bab wahdaniyah pada perbuatan tu. Mustahil berbilang pada perbuatan tu. Sebab yang beradah. Jadi pisau yang menjadikan putus bukan perbuatan Allah, berarti berpegang Allah lemah. Tapi pisau yang memutuskan bukan perbuatan Allah ni, memutuskan dengan cara mana? Pisau memutuskan dengan secara sendiri-sendiri, secara tabi'i semula jadi, yang tidak berkait dengan kudrah Allah. Itu kafir ijma' ulama. Tak ada benda tu. Puasa tidak sah, sembahyang tidak sah, zakat haji tidak sah, bertaubat kemudian dia kena qada habis puasa sembahyang daripada mau balik. Bayangkan. Ini mengaji fardhu-ain, ilmu hak mula-mula ni. Ini ilmu hak mula-mula. Bukan ilmu fiqh hak mula-mula. Bukan ilmu tasawuf hak mula-mula. Ilmu tauhid hak mula-mula. Tafsirkan, pericikan sifat 20. Tafsir perici. Ini perici lah ni. Kalau secara kasar, Allah esa pada perbuatan. Setakat tu je. Allah bersifat dengan sifat kudrah. Setakat tu je. Mustahil berbilang pada perbuatan. Mustahil Allah bersifat dengan sifat lemah. Setakat tu je. Tak lepas fardhu ain tauhid. Sebab itulah tak belajar fardhu ain ni berdosa besar. Berdosa besar tak belajar fardhu ain ni, bukan setakat berdosa akhirnya berpegang akidah kafir. Tinggal puasa, dosa besar. Konten puasa walaupun sehari tanpa dibenarkan pada syarak, dosa besar. Tinggal sembahyang, kita maklum dosa besar. Tinggal belajar fardhu ain, dosa besar. Tapi bukan setakat dosa besar tinggal belajar fardhu ain, menyebabkan berpegang akidah yang kafir, tu lagi berat, kekal neraka selama-lamanya. Jahil fardhu ain dosa besar, puasa sembahyang tak sah, tu dosa besar pula yang lain. Dosa besar jahil fardhu ain tasawuf, akhirnya bersifat dengan riya, wujud takabur, dosa besar yang lain pula. Kalau sebut dak puasa, dak sembahyang tu jelaslah. Hak jahil fardhu ain ni. Jahil fardhu ain akidah pula. Lepas tu nak belajar apa pun, ni hak tauhid ni.
Sama ada dia nak mengajar fiqh ke, nak mengajar tasawuf ke, ni akidah. Sama ada dia nak mengajar Quran ke, ini akidah. Dan dia guru fiqh, guru tasawuf, guru Quran, sama aja. Ni akidah. Ni akidah. Fadhail akidah macam mana? Nak mengajar fiqh. Fadhail akidah macam mana? Nak mengajar tasawuf. Fadhail akidah macam nak mengajar Quran. Tapi orang ni tak berlaku lah. Dia mahir Quran, dia mahir, dia bijak. Memang dia mahir ya. Guru Quran yang mahir, bijak dia ni. Tapi Ramadan dia tak puasa. Ada tak orang nak pergi Quran dengan dia? Ada tak? Tapi tak berlaku ni. Dia memang Quran dia bijak. Tapi Ramadan kalau pergi ngaji Quran rumah dia, dimakan bersaya-saya hari. Contoh. Ada tak orang nak ngaji Quran dengan dia? Tak ada orang nak ngaji lah. Dia guru Quran bijak. Tapi semayang tak. Ada orang ngaji Quran dengan dia? Ada orang ngaji. Apa gitu? Tapi Quran dia tu bijak, boleh ambil manfaat. Bijak sungguh. Semayang tak. Ngaji Quran apa gitu dengan dia? Tapi tak berlaku lah orang seumpama ni. Macam mana pula dia ngaji Quran? Tapi dia meninggalkan belajar fadhail tauhid, fiqh, tasawuf. Boleh ngaji Quran dengan guru seumpama tu? Kalau ngajar Quran tak puasa, orang lari. Kalau ngajar Quran tak semayang, orang tak akan pergi punya. Tapi kalau dia ngajar Quran, dia tinggal belajar fadhail tauhid, fiqh, tasawuf. Kena kira mana? Berat lagi tu daripada tinggal puasa, tinggal semayang tu. Sebab jahil fadhail ni menyebabkan berpegang akidah kafir lah, akidah yang dosa besar lah. Dia kena jadi guru Quran macam pondok ni guru Quran, itulah guru Quran, itulah guru tauhid, itulah guru fiqh dan tasawuf. Ataupun sekurang-kurangnya guru Quran yang mementingkan fadhail tauhid, fiqh, tasawuf. Dia sendiri belajar fadhail tauhid, fiqh, tasawuf. Dia sendiri tekan anak murid dia belajar fadhail tauhid, fiqh, tasawuf. Sekurang-kurangnya. Sebab apa? Sebab fadhail tauhid, fiqh, tasawuf itulah akidah Al-Quran, bahkan zahir batin Al-Quran. Kalau baca Al-Quran saja tanpa akidah Al-Quran, Quran laknat, macam mana orang yang mengajar Al-Quran tanpa akidah Al-Quran? Lalu tak mana? Ini banyak timbul ni. Quran, fadhail tauhid tak belajar, fadhail fiqh tak belajar, fadhail tasawuf tak belajar. Kenapa timbul anak murid seumpama ni? Sebab guru dia gitu dah. Guru dia tak cara dah fadhail tauhid, fiqh, tasawuf. Ini pun orang dah. Bulan Ramadan ni ramailah, rajinlah baca Quran, baguslah. Main akidah Quran macam mana? Orang ngajar sifat 20, dia lari. Tu akidah Quran yang kamu baca. Tak, dia lari. Guru pun lari, anak murid pun lari. Sebab apa? Gitu dah cara dia ni. Jadi berpegang sebab yang beradah ni. Ada siapa tangga kapi ijma' ulama, ada hak khilaf pada kapi yang bicara hak mensyirikkan Allah pada perbuatan terdahulu. Semata-mata pisau, semata-mata api, itu kapi ijma' ulama. Yalah, bukan Allah yang memutuskan. Tapi pisau sekalipun tu hak kerana Allah letak tajam di pisau. Tu lemah juga begitu. Itu khilaf pada kafir. Sama dengan qadariyah lah. Cuma qadariyah ni hamba, manusia, jin, malaikat memberi bekah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Tu berpegang Allah lemah seumpama tu. Pisau memutuskan dengan tajam yang terletak pisau. Itu dia panggil kuah-kuah kita bicara dahulu. Mensyirikkan Allah pada perbuatan dahulu. Sifat mustahil berbilang pada perbuatan. Kuah, apa dia kuah? Kekuatan tajam yang Allah letak di pisau, kekuatan panah yang terletak di api. Kuah tu yang berkah. Kalau Mu'tazilah Qadariyah, kudrah yang ada di hamba yang berkah. Tu berpegang Allah lemah. Itu berpegang Allah lemah. Berpegang seumpama tu imannya khilaf ulama, sah ataupun tidak sah. Satu pandangan imannya tidak sah, tapi ijma' ulama. Tapi zahirnya itulah pisau, api,
makanan, minuman, obat. Itu pada zahir dia. Pada zahir dia sebab yang beradah lah. Sebab-sebab yang berlaku berulang kali. Begitulah hak zahir dia. Tak, yang berlaku tu datang daripada kekuasaan Allah yang bersifat dengan kudrah, yang esa pada perbuatan. Mustahil yang berlaku tu bukan perbuatan Allah. Kalau bukan perbuatan Allah, berarti lemah Allah daripada sebab yang beradah. Lemah Allah sebab yang beradah ni mustahil sama sekali. Kita pun berpegang di akidah Allah tidak lemah pada sebab yang beradah, dengan bahawa kita berpegang yang berlaku sebab yang beradah adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah. Mana sama je bicara ni. Hak sifat lemah dengan bicara terdahulunya berbilang pada perbuatan, bicara yang sama. Bicara mengesakan Allah pada perbuatan dengan bicara kudrah, bicara yang sama. Nanti masuk pula kepada bicara mustahil lawan sifat iradah, akan terulang pula hak bicara hak mustahil lawan pada sifat kudrah lemah, dan juga mustahil lawan pada wahdaniyah pada perbuatan, dengan makna berbilang pada perbuatan. Wahdaniyah pada perbuatan, kudrah, iradah, ilmu. Pegang hukum sifat yang wajib, pegang hukum sifat yang mustahil, kejarlah qada dan qadar, rukun iman keenam yang paling banyak terpesong. Ini susunan kaedah sifat 20. Memang saya ulang semua dan saya peringat semua. Inilah barakahnya kaedah sifat 20. Setakat yang saya jumpa lah, setakat saya jumpa, hebat mana orang tu sekalipun, kalau mereka ni memang anti sifat 20. Bicara dalam bab kekuasaan Allah, bicara dalam bab keesaan Allah pada perbuatan, bicara dalam bab qada dan qadar, tak lepas. Bijak mana pun dia sekalipun, kalau dia anti sifat 20, tak akan lepas bicara hak keesaan Allah pada perbuatan, bicara bab qada dan qadar. Hak saya jumpa, hak saya jumpa. Bicara bab qada dan qadar, kok ke laut lah bicara sekarang. Bicara bab perkara jahat, sama juga. Bicara bab ikhtiar usaha hamba pun sama juga. Tapi kalau kita kemas hak kaedah sifat 20, ikhtiar usaha hamba, itulah keesaan Allah pada perbuatan. Ikhtiar usaha hamba, itulah perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Ikhtiar usaha hamba, itulah kehendak Allah pada azal, iradah muwafaqah dengan ilmu. Jadi ikhtiar usaha hamba ni majazi sahaja, letak je. Hakikinya keesaan Allah pada perbuatan, kudrah, iradah, ilmu, qada qadar hakikinya. Lepas tu tak ada gapo lah kita, dah nak ada gapo lagi. Hak Tuhan belaka, pegangan kita. Mana pilihan dan perbuatan kita ni hakikinya tak ada. Kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berlaku sebab yang beradah, kesemuanya datang daripada kekuasaan Allah. Mustahil lemah Allah dengan sebab yang beradah. Hak berlaku tanpa sebab yang beradah, mustahil juga. Ini tetap dah berpegang, mustahil lemah Allah daripada menjadi langit dan bumi. Mustahil ini tetap orang Islam berpegang. Ini tetap orang Islam berpegang tentu. Langit bumi ni Allah yang jadikan. Air, kayu, batu Allah yang jadikan. Air, kayu, batu Allah yang jadikan. Ini semua orang Islam berpegang. Tanya orang kafir, orang kafir kata lagi bumi Allah yang menjadikan. Ini bukan sebab yang beradah. Mustahil lemah Allah daripada menjadikan, bahawa bukan Allah yang menjadikan. Mustahil. Tapi sebab yang beradah, lemah Allah dia menjadikan, mustahil juga. Sebab yang beradah ni kita nak peringat molek.
Sebab yang beradah yang berlaku kepada kita setiap saat itu sebab yang beradah. Hak berlaku berulang-ulang. Buka lampu cerah, nampak terang. Buka kipas, buka aircon jadi sedap, sejuk, molek seduduk. Itu sebab yang beradah. Berlakunya cerah, berlakunya terang, berlakunya sejuk, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lemah Allah daripada menjadikan sebab yang beradah, mustahil sama sekali. Jadi kita berpegang sifat yang wajib kudrah. Semua yang berlaku adalah datang dari perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Sifat mustahil lemah, kita berpegang di akidah kita. Lemah Allah atas menjadikan mungkin mustahil. Kita berpegang Allah tidak lemah, lemah Allah tak sama sekali. Itu pegang hukum pada sifat yang wajib, pegang hukum pada sifat yang mustahil. Bawalah lengkap aqaidul iman yang 50 permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul, yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang kita mengaji sifat wajib dan sifat mustahil. Saya nak pergi pula kepada sifat mustahil, lawan pada sifat iradah. Wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudihi. Ayat adami iradatihi ta'ala, adami iradatihi lahu au ma'az-zuhul awil ghaflati au bitta'lil au bittab au tabai. Ta'lil ni turut, gerak tubuh, barang di tubuh bergerak sendiri, mustahil. Bitabi'i tabi'ah, balik semula, bisa memutuskan secara tabi'ah, mustahil. Lawan pada sifat iradah. Pada bicara dahulu, lawan kepada sifat berbilang pada perbuatan. Wallahu a'lam. Kemudian kita minggu depan ni tengoklah, kalau puasa lagi hari Jumaat, insya-Allah lah kelas ada lagi. Kalau hari Jumaat tu 1 Syawal, tak ada lah kelas. Jadi kalau minggu depan hari Jumaat tu 30 Ramadan, ni bukan pengumuman ni. Kalau 30 Ramadan, jadi untuk subuh Jumaat ni tak cuti lah. Kalau 1 Syawal hari Sabtu, jadi hari Jumaat tu insya-Allah kelas ada. Hari Jumaat lepas raya pun tak ada apa dah, tak cuti lah maknanya. Kalau Jumaat tu 1 Syawal, tu faham-faham dah. 1 Syawal tu faham-faham lah. Tapi maknanya kalau hari Jumaat masih lagi 30 Ramadan, insya-Allah kelas kita masih lagi berjalan macam biasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.